Dan insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita bertemu dalam majlis kita, majlis berbuka puasa, dan kemudian kita bersama-sama salat. Alhamdulillah, walaupun hujan lebat dari petang, sebahagian tempat mungkin tenggelamlah agaknya. Jadi alhamdulillah di tempat kita ni tak tenggelam, basah je. Terpaksa kita beralih tempat solat ni. Jadi alhamdulillah kita sama-sama bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini. Marilah sama-sama kita mentajdidkan syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pertama kita sekali lagi bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan. Marilah sama-sama kita merasakan satu perasaan sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya, di atas segala qada dan qadarnya. Mari sama-sama kita panjangkan rasa sayang kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar yang telah memimpin kita, menjadi asbab, menjadi pembimbing kepada kita dalam menyampaikan Al-Quran dan hadis-hadisnya. Juga kita ingin memanjangkan rasa kasih sayang mesra kepada sekalian para sahabatnya yang mengikutnya
para pengikut sahabat, para pengikut kepada pengikut sahabat, dan seterusnya hingga kepada semua para ulama yang muhakkikin, ulama yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini bersama-sama dengan kita. Kita ingin mengikat hati-hati kita dengan sahabat-sahabat kita yang ada, sama ada yang ada bersama kita ataupun yang ada di tempat lain. Kita merasakan setiap saat, setiap detik kita tak mau terpisah daripada suasana merasai bersama dengan mereka yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan hari ini pun hari yang terakhir lah dengarnya untuk kita berkemah di sini, temporary kan. InsyaAllah kita akan ada lagi lah masa-masa akan datang. Jadi untuk sesi Ramadan di sini mungkin malam ni malam terakhir untuk kita bersama-sama. Jadi mungkin kita akan balik ke kampung, sebahagian kita akan pergi iktikaf nanti di Bukit Tinggi, Masjid Bukit Tinggi, siapa yang ada peluang. Jadi insya-Allah kita meneliti antara perkara yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana dia kata dalam kajian-kajian dia, sekiranya puasa Ramadan bermula pada hari Ahad, kita hari Ahad, maka insya-Allah dia kata Lailatul Qadar adalah pada hari malam yang ke-29. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita tengok malam yang ke-29 tu malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad tu malam kalau nak travel toll free. Jadi cabaran dia kuat lah. Nak sembahyang, nak apa, nak kejarkan toll free, akhirnya kita stranded dekat tengah jalan. Nak sembahyang susah sebagainya. Tapi tak apalah, ujian-ujian gitu. Jadi saya cadangkan kepada sekalian tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat, sahabiah yang ada, kita memanfaatkan pandangan Imam Al-Ghazali bahawa sekiranya Allah izin benar, maka Lailatul Qadar adalah malam 29. Malam 29 Sabtu malam Ahad ni kami. Manfaatkan malam tersebut, jangan tidur malam tu. Sama ada jangan tidur sebab driving toll free ataupun jangan tidur kita duduk di rumah, di masjid iktikaf untuk kita minta apa yang kita boleh minta. Dan ada juga pandangan-pandangan yang lain daripada kiraan-kiraan, contohnya kiraan suratul Al-Qadar, dan juga beberapa lagi lah kiraannya. Dan ramai juga mereka yang berpandangan malam Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Jadi esok malam, Khamis malam Jumaat. Jadi Khamis malam Jumaat ni kita ambil peluang lah, intensifkan kita punya doa, zikir, istighfar, taubat kita intensifkan, banyakkan. Terutamanya doa-doa yang kita hajat sangat-sangat, supaya Allah tolong kita. Nikmat yang hakiki, nikmat mutlak. Apa maksud nikmat yang hakiki? Ya, nikmat mutlak ni yang kita kena minta, iaitu al-iman, al-islam, at-taqwa. Itu yang memang insya-Allah tidak akan bawa keburukan. Nikmat-nikmat yang boleh bawa kepada akhirat ni nikmat yang hakiki. Ukhuwah, hidup dengan perjuangan, ini semua nikmat yang hakiki. Tapi nikmat-nikmat yang sementara, seperti nikmat pekerjaan, kekayaan, hidup senang, makan kenyang. Kita ada kawan-kawan ramai, nikmat-nikmat yang bersifat nisbi, relatif, yang hanya kita rasa seronok kat dunia tapi belum tahu dapat bawa akhirat. Kita kalau minta, pastikan kita bersyarat. Maknanya, ya Allah, kalau Engkau izin, berikanlah aku kekayaan yang boleh membawa kepada perjuangan kita. Berikanlah aku kekayaan yang boleh membawa kepada ketakwaan. Jadi kalau nikmat-nikmat
yang berbentuk relatif, yang nisbi, yang berbentuk duniawi, maka kita minta ke Allah, kita bagi syarat ke Allah jugalah maknanya. Kita minta bersama dengan permintaan syarat kita, ya Allah, kau bagilah aku dunia kalau dunia itu baik untuk akhirat. Tetapi nikmat yang hakiki kita boleh minta terus. Contohnya, ya Allah, tingkatkanlah keimanan kami, tingkatkanlah ketakwaan kami, tingkatkanlah Islam kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami redha-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta redha Allah, kita minta syurga Allah. Itu nikmat yang hakiki, kita boleh minta directnya langsung. Tapi kalau dunia kita masih bawa sekali. Di samping tu ada kita minta permintaan kita, kita minta syarat, ya Allah kalau boleh begini-begini. So banyakkan doa. Dan kemudian doa juga supaya kita tidak berada dalam suasana-suasana kelang kabut apabila diuji. Kita nak mulakan sedikit dengan ujian-ujian yang bakal kita hadapi. Sekarang ni kita dah dengar dah yang dimaksudkan dengan jeng-jeng-jeng tu. Jadi kita menteri telah pun menteri jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng-jeng tu dah beritahu dah. Jeng-jeng-jengnya tu tak perlu ada mask pelitup muka. Jadi alhamdulillah kita dah lama dah amalkan tu. Jadi tak perlu scan. Tak perlu scan-scan MySejahtera. Alhamdulillah kita pun dah lama amalkan. Jadi yang dicadangkan semua benda yang nampak macam elok dan baiklah, nampak macam menggembirakan rakyat. Alhamdulillah, sebab rakyat dah bengang dah sebenarnya jadi terpaksa dia nak ikut jugalah. Walaupun sebenarnya digambarkan seperti sudah macam dah elok lah keadaan. Begitu juga kita mendengar tentang toll free hari Sabtu malam. Apa nak balik kampung, toll free Sabtu malam sampailah Ahad malam. Sabtu malam lepas pukul 12 dekatnya. Betul? Lepas pukul 12. Jadi lepas pukul 12 tu mungkin ramailah orang mula keluar rumah nak dapatkan toll free. Jadi malam tu lah malam Lailatul Qadar. Terlepas kita. Baik, tak apa, insya-Allah. Jadi mana yang baik kita ambil sebagai satu peluang, satu nikmat daripada Allah. Tetapi pada masa yang sama, saya ingin menggambarkan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana akan berlaku satu peristiwa dijangka pada 22 hari bulan Mei sehingga 28 hari bulan Mei. Maka akan ada satu pertemuan di WHO, iaitu satu pertemuan di mana mereka akan menandatangani International Health Regulation, peraturan kesihatan antarabangsa, aktanya 2005 WHO. Jadi akan ada satu amendment yang telah disubmit, yang telah diserahkan oleh pihak Amerika, United States of America, kepada Badan Kesihatan Dunia, iaitu untuk meminda beberapa perkara yang ada di dalam International Health Regulation. Benda ni International Health Regulation ini adalah merupakan salah satu daripada peraturan-peraturan yang telah dipersetujui oleh 194 negara. Kalau tidak silap saya, 194 negara bersetuju dan menandatangani sebelum ini berkenaan bagaimana dunia sepatutnya menangani masalah pandemik, masalah kesihatan, bencana dari sudut kesihatan dan sebagainya. Jadi 193 atau 194 telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang sebelum ini, dan perjanjian ini akan dipinda sebagaimana yang kita pernah dengar suatu pindaan yang pernah berlaku kepada Akta 342 yang lepas, yang sepatutnya dipinda
tapi Allah izin tak jadi pindah. Jadi rupa-rupanya di samping mudahan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan kita, pada bulan yang sama dia nak pergi tanda tangan. Dia nak tanda tangan apa? Dia nak tanda tangan International Health Regulation, peraturan kesihatan antarabangsa, yang mana di dalam peraturan itu sebenarnya ada beberapa perkara yang mungkin saya sentuh sikit lah pada malam ni, sebagai nak membuka minda kita sahaja. Kita akan insya-Allah sentuh secara detail kemudian. Malam ni tak sesuai, santai-santai semua, tiba-tiba kita cerita pasal world order pula, yang mengancam. Saya pun nak minum dulu. Bismillah. Baik, jadi apakah perkara-perkaranya? Cara ringkas. Saya ada buat dia punya apa kita panggil, carta dia. Carta dia kat sini. Sebenarnya saya nak duduk pada ada saya punya nota, tapi Allah izin nota tu tak bawa. Sebab saya bukan daripada tempat lain tadi datang. Baik. Jadi sebenarnya secara ringkas, WHO telah mengemukakan International Health Regulation ataupun peraturan kesihatan antarabangsa, yang mana di dalam peraturan itu telah digariskan beberapa perkara yang apabila disain sahaja oleh menteri kita atau wakil negara yang ada di dalam perhimpunan atau pertemuan itu, iaitu untuk menjadikan pihak antarabangsa mempunyai kekuatan peraturan kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang berkenaan, iaitu apabila berlakunya pandemik ataupun berlakunya serangan virus ataupun berlakunya masalah kesihatan yang didefinisikan, yang kemudian didefinisikan ataupun diisytiharkan sebagai emergency, darurat, maka mereka boleh masuk ke negara yang telah pun menandatangani persetujuan itu dan kemudian melaksanakan semua peraturan-peraturan dan perkara-perkara yang mereka nak lakukan. Jadi secara umumnya, saya sekadar nak memberitahu kepada tuan-tuan sekalian, apabila berlaku peristiwa ini, perkara ini, maka kita akan mendapati pihak yang menandatangan itu akan bersetuju bahawa antaranya ialah kuasa-kuasa luar akan mempunyai mana kita kata agensi luar akan mempunyai kuasa seperti mereka yang ada di dalam negara. Contoh, kita ada kuasa perlembagaan, kita ada kuasa undang-undang kita, parlimen. Jadi apabila berlakunya perkara ini, pengisytiharan darurat oleh pihak antarabangsa, maka mereka boleh mengatasi keputusan nasional dan lokal. Ini suatu yang amat berbahaya. Kenapa? Kerana satu, dalam saya bagi ringkasan je, dia punya detail nanti kita akan bagi kemudian, bukan hari ni lah, hari ni kita bagi dia punya. Jadi pihak antarabangsa akan daripada perjanjian ini ataupun persetujuan ini, pihak antarabangsa itu yang hanya memerlukan simple majority daripada 154 wakil negara-negara dalam perhimpunan kesihatan antarabangsa, World Health Assembly countries, dia akan boleh melaksanakan satu kuasa, yang mana kuasa itu akan diberi kepada Director General of WHO dengan kuasa unilaterally, dengan kuasa unilateral ni apa?
kuasa dia punya satu je, one command, one command, satu perintah, dia seorang saja, and unilateral maknanya dia saja, bukan banyak, yang mana pada masa itu dia boleh mengeluarkan kan deklarasi emergency, dan dengan deklarasi emergency itu maka dia boleh melaksanakan semua kerja-kerja untuk menguasai dan melaksanakan perkara-perkara yang ada secara umum dan secara khusus. Dengan arti kata lain, sekiranya World Health Assembly pada 22 hingga 28 Mei ini bersetuju untuk melaksanakan pindaan akta tersebut, maka akta ini akan memberi kuasa kepada pihak WHO untuk mengatasi kedaulatan dan kuasa kontrol ataupun legal authority kebangsaan ataupun negara. Jadi maknanya sekiranya pertandatangan ini pindaan ini disetujui, maka pihak Director General Tedros pada WHO akan mempunyai satu kuasa untuk mengisytiharkan public health emergency of international concern, dan kemudian sehingga negara-negara yang berkenaan tidak boleh membantah. Jadi di mana perkara ini akan menjadi bahaya? Perkara ini akan menjadi bahaya apabila kita rasa tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya dia ada agenda-agendanya yang tertentu yang boleh menyebabkan kita akan terpaksa ikut peraturan dia. Dia akan buat macam mana disebut sebagai, yang pertama sekali, dia akan dia yang isytiharkan darurat atau tidak darurat, dia yang isytiharkan nak buat apa, dia yang dikuasa untuk nak laksanakan on the ground dekat negara-negara berkenaan, dan dia yang tentukan macam mana nak buat. Jadi maknanya kalau dia nak buat di Malaysia ni, dia nak kata Malaysia ni kena lockdown semua, maka semua kena lockdown, walaupun kerajaan Malaysia tak mau buat, dan tidak ada tanda-tanda pun contoh. Jadi daripada apa yang berlaku, apa yang dia nak sign ni pada 22 hari bulan ni, maknanya urusan kehidupan kita sebagai sebuah negara yang berdaulat akan diambil alih oleh pihak antarabangsa secara terus. Saya bacakan ringkasannya. Apakah pindaan secara point form? Kalau kita baca satu-satu dia panjang. Yang pertama, artikel 5, dia akan meningkatkan surveillance. Surveillance apa? Pengintipan, peninjauan. Kemudian artikel 6, dia akan menjadikan kesihatan ini bukan lagi kuasa negara, kuasa tempatan, tapi kuasa antarabangsa. Antarabangsa yang akan isytiharkan apa, bagaimana dan sebagainya. Kemudian artikel 9, dia akan menyerang kedaulatan, direct attack on sovereignty, iaitu serangan secara langsung ke atas kedaulatan sesebuah negara dengan data dia. Hanya dengan data dia saja dia dah boleh isytihar dah untuk emergency. Dan kemudian artikel 13 contohnya, forced to accept the offer. Jadi bila dia dah declare isytihar, maka negara tu kena terima apa sahaja yang dia nak buat. Kena terima semua yang dia nak buat. Dia akan, artikel 15, deployment of expert, dia boleh hantar expert dan dia boleh hantar tentera kalau dia nak hantar lah, untuk nak memaksa. Jadi sebenarnya secara ringkasnya perkara yang bakal berlaku bulan Mei ni 22 hingga 28 ni, sekiranya kita tanda tangan, wakil kita tanda tangan dekat situ, maka Malaysia bersetuju untuk
meletakkan kepimpinan negara, parlimen yang di Pertuan Agong dan sebagainya di bawah pimpinan WHO yang bukan merupakan wakil-wakil negara dalam tu, tetapi dia adalah merupakan korporat. Korporat ni apa? Syarikat, agensi. Jadi ini adalah satu yang amat berbahaya, kerana kita tahu WHO ni banyak skandal dan banyak perkara-perkara korup yang telah berlaku, sama ada sebelum ini ataupun sekarang, ataupun yang kita dah dengar untuk perancangan mereka masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya sebut kat sini, apabila mereka merancang tentang perkara ini, maka kita melihat bagaimana mereka akan merancang sekiranya diizinkan tadi untuk menguasai seluruhnya, hampir seluruh kekuasaan. Saya bacakan sikit artikel. Saya baca satu yang paling yang kontrol, mana dia, panjang ni. Okey, dia akan, sekiranya dia boleh berkuasa kan. Saya tak jumpa dia punya tu. Saya terlepas lah. Okey, cara ringkas, dia akan menguasai. Dia berpusing-pusing pasal apa, tak kuat dia punya. Okey, dia akan menguasai, contohnya dia akan menguasai makanan, food. Dia akan menguasai agriculture. Dia akan menguasai animal, peternakan. Dia akan kontrol dari sudut media, dia akan kontrol dari sudut power of conduct kepada security. Dia akan kontrol dari sudut media, information pun dia yang tukang cakap, bukan lagi Ismail Sabri, PM, bukan lagi KJ dan WHO nya orang. Kemudian dia akan kontrol environment, peraturan environment program, dan juga dia akan kontrol bukan saja food, media, kesihatan sebagainya. Dia akan kontrol public order, semua sekali. Maknanya negara ni duduk bawah United Nations. Inilah bentuk one world government yang akan dibuat dalam masa terdekat. Sekiranya perkara ini berlaku, disetujui, maka kalau tanda tangan bulan 5 ni, 22 sampai 28 hari bulan, maka bulan 11, 6 bulan dia akan activate. Kita akan dapati hari ini dia suruh kita buka mask, dia suruh kita pergi mana-mana jalan elok campur-campur, maka tiba-tiba data orang kena COVID naik tinggi, yang positif tinggi, bukan kena COVID, yang positif tinggi, mungkin bulan 5 mula ramai orang mati, mungkin bulan 6, 7 ramai orang mati, makin bertambah-tambah. Bulan 11 lagi ramai orang mati. Tengok penyakit TB akan merebak. TB dah mula merebak sekarang dan sebagainya. Maka bulan 11 dia akan implement. Bulan 11, 6 bulan dia akan implement. Bila dia implement, kalau benda ini dia telah dilaksanakan, maka sudah terlambat. Walaupun perlembagaan negara dan walaupun parlimen boleh menolak perkara tersebut, tetapi trik yang dibuat macam mana yang kita tahu, harus tapi wajib. Dia kata benda ni perlembagaan boleh tolak, peraturan parlimen boleh tolak, dia kata harus saja. Dia harus tapi wajib. Macam mana pada hari ini harus untuk ambil vaksin, tapi nak masuk sekolah, nak masuk universiti, nak berniaga, nak apa, kena ada vaksin. Harus tapi wajib. The same tactic, the same strategi akan digunakan oleh pihak international. Tapi pada kali ini bukan macam mana kementerian kepada rakyat yang kesihatan ni, tapi kepada WHO, kepada seluruh negara. Setelah dia menguasai emergency,
gergaji datang. Dia tak perasan pun. Tak apa kan. Dia nak latih sabar kat bapaknya. Oh dia, anak siapa tu? Anak aku tu kan. Tak apa, Allah izin. Okey, boleh. Cumanya dia sejelit sangat. Tak apa. Inilah kelebihan berkemah. Ini bukan kat studio, ini real life kan. Baik, apa yang saya nak sama-sama ajak diri kita pada malam ni, sebagai mukadimahnya, saya nak menyatakan kepada tuan-tuan sekalian bahawa mereka akan menguasai dunia ini. Ini itu perancangan mereka. Dan cara mereka menguasai dunia peringkat sekarang ni, mereka akan menguasai dunia dengan menggunakan alasan kesihatan. Kesihatan macam mana? Kesihatan yang dilanda oleh penyakit yang berjangkit, iaitu sesuatu emergency diisytiharkan. Emergency ni apa? Kecemasan. Kecemasan. So kita ni duduk dalam kecemasan macam sekarang ni lah kan, oleh kerana hujan lebat, walaupun ada kemah kan, tapi tempias basah, terpaksa sembahyang kat atas, sembahyang dalam rumah kan, terpaksa. Emergency tu kan, dia semua dah sini, tiba-tiba kena sembahyang kat atas. Jadi bila emergency, orang kena ikut. Maka dia akan guna alasannya apa? Kesihatan dan bencana alam, dua ni. Jadi macam mana dia nak kontrol satu negara? Dia kata kita kena ada SOP untuk menangani darurat secara bersama. Dan kita kena ada SOP untuk menangani bencana-bencana alam dan bencana kesihatan secara bersama. Ini dia punya taktik dia. Betul lah, bagus lah. Malaysia, Singapura, Thailand, kan, Asia Tenggara, kan, Eropah, sama semua, bagus lah. Tetapi rupa-rupanya dia ada benda lain yang tersirat, yang dia tak sebut. Jadi yang tersurat bagus, yang tersirat macam mana yang berlaku dekat sekarang lah, kat negara kita ni. Yang tersurat nampak bagus, kena, elok sebagainya. Yang tersirat kan, ramai yang mati, ramai yang kena kesan sampingan, tak ada buat apa-apa kan. Ribu pegawai polis kena kesan sampingan, ribu kan, puluh ribu. Diumumkan oleh pihak jawab pegawai tertinggi polis, saya tak ingat siapa nama dia. Pegawai polis sendiri, puluh ribu yang kena kesan sampingan. Kemudian begitu juga yang mati pun ada. Jadi nak sebut kat sini, bila kata emergency, darurat, semua kena. Jadi yang pertama, dia akan tekan dunia, paksa negara-negara dunia untuk ikut dia melalui darurat, quote and quote. Problem yang dia cipta, sebab dia dalam apa namanya, artikel-artikel sini, dia yang akan tentukan penyakit tu adakah pandemik atau tak pandemik. Dia yang define, dia yang declare, data dia yang buat kan. Negara-negara sendiri tengok, ikut dia. Kita tak ada expert, kita ikut dia tanpa ada berfikir. Jadi akhirnya dia akan daripada situ, dia akan control media information, dia akan control security, public order, dia akan control food, makanan dia akan kontrol. Kita nak makan apa, dia akan dictate, tak boleh makan ni, kena makan itu. Kenapa? Ini untuk menjaga darurat. Kemudian begitu juga food, begitu juga agriculture, pertanian, animal, penternakan, dia akan kontrol. Begitu juga sampai peringkat genetic sequence data dia akan ambil. Semua data genetik dia akan ambil. WHO akan ambil untuk atas alasan untuk melihat dan mengkaji, menganalisa, menangani darurat. Itulah yang dia nak buat 28 bulan Mei pada tahun ini. Sekiranya ini berlaku, negara kita setuju, tanda tangan, maka negara kita oblige. Oblige ni bahasa orang putih, bahasa Melayu apa? Terpaksa kan, diwajibkan untuk mengikuti apa saja peraturan yang mereka buat. Ini adalah bentuk dictatorship, totalitarian yang mereka akan mulakan. Mereka akan mulakan yang ini. Kemudian selepas itu, dia punya pukulan habis. Apa pukulan dia habis? Pukulan habis sebelum Dajjal keluar,
ialah dia akan kontrol seluruh digital currency kita. Maknanya ekonomi kita dia akan kontrol. Sekarang ni dia kontrol kesihatan dan penjagaan kesihatan. Semua yang terlibat dengan kesihatan. Apa dia? Makanan, pertanian, binatang ternakan, ubat-ubatan, kan? Kita kata ada sudut pergaulan sosial, nak semayang rapat, nak semayang jauh. Contohnya apa sahaja yang sangkut kesihatan ni. Kesihatan ni semua benda kesihatan, betul? So semua benda kesihatan. Jadi dia declare, diisyaratkan ni darurat, ni dia peraturan dia. Dan peraturan ni pula WHO yang kontrol. WHO yang kontrol. WHO ni siapa? Penyumbang nombor 1 dia Amerika. Penyumbang nombor 2 nya Bill and Melinda Gates Foundation. Nombor 3 Jerman, kalau tak silap. Nombor 4 Gavi. Gavi ni pun Bill Gates juga. Ada lagi belakang. Jadi dia korporat, syarikat. Kita kata tycoon. Tycoon ni toke, bukan negara. Jadi ini yang mereka rancang. Mereka rancang macam ini. Ini tahap sekarang. Saya sebut tahap sekarang. Yang mana bilakah implementasinya? Dia minta implementasinya bulan November nanti. Maka bulan November ni setelah benda ni berjalan, maka dia akan pergi ke fasa kedua. Nak dapatkan ni, dia akan cipta disaster. Kita tengok negara kita akan berhadapan dengan bencana demi bencana demi bencana. Mudah-mudahan bila kita isytihar macam ini, dia takut, dia delay, dia tangguh. Tapi kalau dia tak takut, dia tengok rakyat terbalik mereka tidur je, raya, suka raya, seronok raya je, maka dia akan buat bencana demi bencana yang berkaitan dengan kesihatan. Akhirnya dia akan kontrol semua sekali. Dia kontrol semua sekali. Lepas habis kontrol darurat, maka dia akan kontrol kewangan pula. Dipanggil Central Bank Digital Currency. Dia akan kontrol the whole economy. The whole economy. Tadi kesihatan tadi. Lepas ni ekonomi pula. Ekonomi ni apa? Gaji kita. Gaji kita. Pergerakan bisnes, trading, pergerakan kewangan kita dia akan kontrol. Central Bank Digital Currency. Dan selepas Central Bank Digital Currency, dia akan, maknanya benda tu dah sampai kat sini dah. Sampai kat sini. Akan the next one, the last one, the last tapi bukan yang final, the last one tapi sebelum final kita sebut nanti. The last one ialah dia akan pada masa sama bila digital currency dijalankan, dia akan buat apa? Dia akan buat pula digital ID. Digital ID ni serentak dengan digital currency. Bila dah letak digital ID, maka pada ketika itu sekiranya yang memegang digital ID data itu orang yang baik-baik, tak apa. Tetapi sekiranya musuh yang pegang, maka dia kontrol seluruh hidup kita. Ustaz kena isytihar semua sekali. Kalau nak pergi sini, IC-nya, lesennya, anak berapa, isteri berapa, tak boleh tipu. Tak boleh tipu lah, semua tahu. Orang tu ada isteri 2, isteri 3, isteri 4 tak boleh tipu dah, semua ada dalam ID. Malahan dia boleh, yang bila kita bincang dengan orang keselamatan, lalu perbincangan mereka di peringkat antarabangsa. Kita ada juga kawan-kawan keselamatan ni di negara kita ni. Jadi orang-orang intelijen lah, 007 kita lah. Jadi bila jumpa-jumpa tu bincang-bincang, dia boleh activate juga benda tu sebagai satu bom, ticking bomb, yang mana dia boleh spike dengan signal menyebabkan kita punya ID tu pop, dia boleh stimulate saraf kita, menyebabkan jantung meletup, menyebabkan jantung stop, menyebabkan liver pecah daripada dalam. Dia boleh buat. Maknanya ia juga sebagai senjata. Dan kalau dia nak buat, dia boleh buat. Kalau dia nak buat, dia boleh. So pada masa itu kan, maka semua orang akan berada di bawah, tunduk di bawah mereka. Mereka sasarkan 2025 untuk kontrol semua sekali. 2025 total control. Maka raja dia akan keluar, untuk nak tolong rasmi save orang. 2030 tidak ada orang yang menentang. Siapa yang menentang will be eliminated, akan dihapuskan. Semua yang menentang
will be imprisoned, akan ditangkap. Yang ini digambarkan di dalam research yang dibuat oleh beberapa orang berkenaan dengan New World Order yang ada. Dan perkara itu bukan lagi teori konspirasi. Kita nampak dah sekarang dah berlaku. Dah berlaku sekarang ni. Ni bulan Mei ni kan, jeng dah umumkan pembebasan maskernya, pembebasan suhunya tak payah ambil kan, MySejahtera tak payah scan, dah tak payah dah, semua baik dah, okey dah. Tiba-tiba bulan 5 ramai orang mula mati sakit TB. Sakit TB hidup semula. Maknanya TB ni kita dah kontrol dah. Tiba-tiba orang ramai kena penyakit TB ni, sekarang dah mula balik. Kenapa? Rupa-rupanya di dalam suntikan itu ada TB. Dan begitu juga dengan yang lain-lain yang boleh menyebabkan penyakit itu timbul. Di sini kita lihat sini dia akan mula sampai kepada sampai bulan 11 dia akan naik balik, dia akan jadi pandemik semula. Endemic akan jadi pandemik semula. Bulan 11 activate the whole world system di bawah international health regulation. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, malam ni kita seronok ya. Ada orang kata kita nak raya cepat, hari Senin nak raya dah. Ada orang kata hari Selasa, tak, saya tetap setia dengan hari Selasa kan. Ada orang kata hari Senin nak raya dah kan. Sebab apa? Dia ada orang pakar calculation kata kita tahun ni 29 hari je, pakar matematik kan, kata dengan kajian je lah 29 hari je. Ada yang nak raya 30 hari baru raya. Tuan-tuan tak kira lah, yang penting semua seronok nak raya. Tapi nak sebut kat sini, bukan saja seronok nak raya, dengarnya kan, semua seronok nak balik kampung. Dah 2 tahun tak balik kampung. Yang tak pernah balik kampung pun nak balik kampung juga kan. Sebelum PKP ni dia tak pernah balik pun nak balik juga. Semangat sebab semua orang pakat nak balik. Jadi semua seronok. Tiba-tiba bulan 4, bulan 5 berlaku kematian, merebak sana, merebak sini. Bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 11 berlaku sesuatu yang besar seluruh dunia. Kemudian lepas itu International Health Regulation ini akan activated, dan bila activated kerajaan terpaksa ikut antarabangsa. Dan kemudian dah tahun 2022 habis, 2023 mula masalah bencana alam, mula masalah yang macam-macam. 2024 kan makin kronik, mungkin perang ke apa. 2025 kan, 2024 dia akan masukkan 2023 dia akan masukkan susah-susah. 2024 digital currency full 100% di Malaysia pertengahan 2024. 2025 dan digital ID 2025 satu dunia akan duduk di bawah dia. Ini perancangan mereka. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Saya sebut kepada tuan-tuan sekalian nak menyatakan mungkin apa yang kita buat pada hari ini tak boleh buat dah tahun depan. Kenapa? Ada halangan-halangannya. Mungkin halangan dari sudut darurat, mungkin PKP, mungkin wallahu alam, tak tahu apa dia. Sebab itulah kita nak kena mengambil kesempatan peluang yang ada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kita hanya tinggal beberapa hari saja untuk benar-benar kita ambil kesempatan supaya malam-malamnya kita hidupkan dengan qiyam, dengan doa, dengan zikir, taubat kepada Allah. Siangnya kita berpuasa kan, kita benar-benar buang dosa-dosa kita yang siang tu. Apa dosa kita buang. Kita ada lebih kurang berapa hari je lagi ni ini malam berapa? 26. Kita ada 4 hari lagi nak raya kan, setengah tempat 3 hari je lagi nak raya. Dah tak lama dah. Jadi maknanya 3 hari 4 hari ni kita nak pulun habis-habisan. Apa yang kita nak pulun habis-habisan? Selain daripada ibadah, selain daripada apa namanya doa, taubat. Saya nak minta tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, kita kena persiapkan Ramadan yang ada pada tahun ini dengan kerja-kerja untuk kenal Allah. Kita bukan nak ibadah saja, kita nak kenal Allah, ma'rifat.
Macam mana nak makrifat? Apa tanda orang kenal Allah? Orang kenal Allah ni di akhir-akhir hayat ni, hayat kita dekat bulan Ramadan ni. Yang pertama sekali, bila dia kenal Allah, apa saja yang dia lihat, maka dia akan nampak Allah. Apa saja yang dia dengar, dia akan dengar Allah. Bukanlah maknanya nampak Allah tu nampak mata kasar nampak Allah, dengar secara kasar dengar Allah. Tak. Maknanya dia melihat sesuatu, dia melihat makhluk, melihat lampu kelam-kelip, melihat sahabat-sahabat, melihat anak-anak, melihat semua yang ada tu. Maka hatinya merasakan semua ni adalah merupakan perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, dijadikan oleh Allah. Itu nombor satu. Tanda seorang tu dah kenal Allah, dia melihat makhluk, dia melihat sifat Allah di situ, dia melihat nama Allah di situ, dia melihat perbuatan Allah di situ. Ini dikatakan melihat Allah. Jadi kita nak latih dalam masa 3-4 hari ni, kita tengok apa sahaja, kita nak nampak, oh sifat Allah. Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Oh ni sifat Allah ni, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Allah SWT yang memberi rezeki. Kan, kita ambil cawan. Jangan nampak cawan dan air sahaja. Kita nak kenal Allah, melihat cawan air, inilah mazhar, inilah tanda-tanda zahirnya kekuasaan Allah. Allah cipta air, Allah cipta cawan, Allah bagi rezeki, kita boleh minum. Jadi 3-4 hari ini nak yang kita tahu, kudrah, kuasa Allah, maha berkuasa. Kuasa pun tak apa, ini kuasa Allah ni, ini kuasa Allah ni. Oh ini ilmu Allah ni, Allah mencipta air. Tengok air kopi. Kita tengok air kopi ni, tak nampak air kopi sahaja, kita nampak penciptaan Allah. Ini kita nak kenal Allah. Jadi orang yang kenal Allah, dia melihat segalanya, dia nampak Allah. Apa dia? Nampak sifat Allah, nampak perbuatan Allah. Kita nak kenal Allah, kenapa? Kerana bila kita kenal Allah, baru kita boleh sayang Allah. Baru boleh sayang Allah. Orang yang telah mengenal Allah, nombor 2, dia tidak akan berpaling daripada Allah. Dia tidak akan berpaling daripada Allah. Maknanya, apa dia makna dia? Dia tak akan melihat sesuatu yang lain selain daripada mendapatkan redha Allah. Nak dapatkan matlamat dunia, dia tidak berpaling daripada redha Allah. Nombor 2, dia akan tetap bersama-sama dengan matlamat dia. Allahu ghayatuna, Allah itu matlamat hidup kami. Dia tak akan berpaling. Dia tak akan hajat pujian orang. Dia tak akan hajat orang supaya sebut nama dia, dia glamour. Dia tak akan hajat satu yang ghairallah dalam hidup dia. Ini sifat orang kenal Allah. Kita dalam 4 hari lagi ni, 3 hari, 4 hari lagi ni, kita nak kenal Allah sungguh-sungguh. Kekuasaan Allah. Ambillah satu nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Contohnya, Allah yang maha pengasih. Kita tengok sifat pengasih, tengok kita kat mana ada kasih sayang Allah. Kan? Kasih sayang Allah. Hujan lebat. Di saat dia sebalik, hujan yang lebat, orang banjir, ada kasih sayang Allah. Tengok, kita fikir. Kita kena berfikir kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nombor 2. Nombor 3, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan ada pergantungan, tidak ada harapan melainkan pada Allah. Bila dia tahu semua ni milik Allah, semua ni kuasa Allah, semua tidak boleh terlepas daripada sifat Allah, perbuatan Allah, tidak boleh terlepas daripada nama-nama Allah tadi, dan dia tak berpaling, maka harapan dia hanya pada Allah. Dia letakkan harapan dia, pergantungan dia hanya pada Allah. Walaupun mereka nak menghancurkan kita, dia boleh buat darurat kesihatan, dia boleh buat darurat bencana, dia boleh buat darurat ekonomi, dia boleh buat semua. Dengan izin Allah, dia buat semua, buat. Tapi harapan kita, pergantungan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita hanya milik Allah. Ini orang kenal Allah, harapan dia hanya pada Allah. Orang yang kenal Allah, pergantungannya hanya pada Allah. Ini nombor 3. Nombor 3.
Jadi kita nak kena tengok balik hari ni. Kita takut kita kenapa? Kita harap kita pada siapa? Pada manusia ke harapan kita? Pada pekerjaan kita ke? Nak makan tiap-tiap bulan, kita tengok kita kerja kita. Takut hilang kerja kita, maka ikut saja apa dia cakap. Takut hilang Jusah. Jusah atau Jusah? Jusah apa? Kita tak sampai Jusah, tak kerti Jusah ke apa kan? Okey, atas pengarah atas pengarah belaka kan. Jusah kan. Paling tinggi kan? Jusah A, B, C. Takut hilang Jusah 1. Jusah 1, Jusah 2. Takut hilang Jusah kan? Ikut dia apa world kata. Menjadi pengkhianat negara. Pengkhianat negara. Main golf sama-sama. Bincang-bincang. Kamu nak ni apa dia kan? Dia orang boleh bagi seorang 1 B. 1 bilion. Bagi 1 bilion seorang. Apa dia? Buat macam ni. Okey, no problem. Nak dapatkan 1 B, dapat 1 T, dapat 1 M, 1 juta, 1 J. Jadi ini kan kita punya pergantungan kita, harapan kita. Sebab tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah, maka kita pun bergantung pada makhluk. Bila kenal Allah, pergantungan kita bukan pada makhluk. Dia buatlah apa saja, kita bergantung pada Allah. Yang keempat ialah kita takut. Kita ada takut kan? Ada perasaan takut kan? Letaklah takut bila kita hilang Allah, hilang kan? Kita punya kedudukan kita sebagai hamba Allah hilang. Allah tak mengaku kita hamba dia. Takut bila Allah murka kat kita. Yang keempat takut. Takut tu sifat fitrah kita. Takut ni kekuatan. Hari ni kita takut hilang gaji, takut hilang pangkat, takut hilang rumah, takut hilang apa saja. Maka kita letak takut kepada dunia. Kita letak takut kepada murka Allah. Orang yang kenal Allah, yang paling bimbang kalau Allah tinggalkan dia, kalau Allah biarkan dia, kalau Allah murka pada dia, dia bimbang sangat. Maka 4 perkara ni ada pada orang yang mengenal Allah. 3 hari 4 hari ni kita dapatkan 4 ni. Yang pertama apa? Ingat tak? Apa pertama ni? Siapa ingat? Faham tapi nak sebut balik susah. Yang pertama, ini 4 ni sifat orang yang kenal Allah ni. Orang kenal Allah dia ada 4 sifat ni. Yang pertama sekali, dia melihat sesuatu, dia melihat Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah kat situ. Tengok ni kan, apa nama benda ni? Air cooler. Tengok air cooler, nampaklah air cooler, physical air cooler, tapi dia punya tersirat je kita nampak apa? Allah bagi rezeki. Orang lain tak dapat angin sejuk, sini dapat angin sejuk. Nampak rezeki kat Allah, nampak kuasa Allah. Itu nombor 1. Nombor 1, kita melihat makhluk, itu mazhar dipanggil wahdatul syuhud. Kalau setengah-setengah ulama kita menyaksikan di situ ada sifat Allah, di situ ada kuasa Allah, di situ ada nama Allah Rahman Rahim, di situ ada zat Allah. Jadi bila melihat makhluk, kita dapat hubungkan dengan Allah. Bila kita mula latih diri kita pada hari ini, dalam 4 hari 3 hari ini kan, melatih, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita. Habis Ramadan, kita kenal Allah. Bila kita melihat semua tu dengan pandangan kacamata iman, basirah tadi, maka timbul yang kedua, kita tak berpaling daripada Allah. Maka kita zikir. Kita pun cakap, ya Allah, rupanya Engkau ni Maha Agung, Maha Sempurna. Semuanya ada. Semua yang ada ni dengan adanya Engkau. Semua yang ada ni dijadikan oleh Engkau. Semua yang ada ni diberi oleh Engkau. Ya Allah. Kita pun baca apa? Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Apa maksud Ya Hayyu, Ya Qayyum? Ya Hayyu ni yang Maha Hidup. Allahu Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang Maha Hidup. Apa maksud yang Maha Hidup ni?
Al-Hayyu, Allah hidup tidak binasa. Kita hidup mati, Allah tak binasa. Allah hidup dengan kesempurnaan. Maka segala yang baik adalah daripada Allah, yang indah-indah. Bila kita tengok, bila kita sebut Ya Hayyu, kita membayangkan sifat Allah yang indah-indah. Segala yang indah, yang cantik, Jamal. Sifat Allah Al-Jamal, Jadi semua yang indah-indah. Al-Hayyu, hati kita seronok. Ya Qayyum, Ya Hayyu, kita rasa seronok, yang indah-indah. Ya Qayyum, sifat Allah yang maha berkuasa, berdiri dengan sendirinya. Ya Qayyum, sifat Allah Al-Jalal. Ini saya cuba hubungkan dengan yang lepas-lepas. Jadi yang pertama sekali, ingat yang pertama sekali apa? Makcik-makcik, akak-akak. Nombor satu apa? Itulah, catat tak catat? Ya, Alhamdulillah Ustazah kita. Melihat sesuatu, kita melihat sifat Allah. Ini kita kena latih tau. Sebab apa? Nanti besok bencana datang, bila askar UN datang masuk negara kita, bila dia cakap orang putih, mata biru cakap, dia paksa buat ni, paksa buat tu, kena ikut saja. Dah tak ada dah kedaulatan negara kita. Pemimpin-pemimpin kita semua kelepek tu apa kelepek. Lembik. Pemimpin kita lembik, ikut je. Bagi 1 juta tunduk macam tu. Ya bos, sejuta, tunduk aja. Diikat, diugut sikit, takut dia. Tak ada Allah dalam hidup. Pemimpin yang tak ada Allah dalam hidup. Jadi United Nation ke World Order akan kontrol semua tu. Tak ada kekuatan langsung. Akhirnya kita berdepan dengan dunia. Lepas ni kita bukan berdepan dengan kajol, bukan. Kita berdepan dengan dunia. Kajol ni kan pelakon Hindustan kan. Okey. Jadi sebab tu kita kena kenal Allah. Tengok sesuatu, kita nampak sifat Allah kat situ. Tengok balik, ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah, macam itu. Terima kasih ya Allah. Okey, yang kedua apa? Yang kedua, orang yang kenal Allah, yang kedua apa? Tidak berpaling daripada Allah. Dia tak berpaling daripada Allah. Matlamatnya satu je, nak dapat redha Allah. Apa pun dia buat, redha Allah aja. Bukan nak dapat dunia. Dunia tu Allah bagi kat dia. Contoh, kita belajar kena rajin-rajin tak? Belajar rajin-rajin, Allah perintah kita belajar rajin-rajin. Bekerja kuat, Allah perintah. Memang Allah perintah. Jadi bila bekerja kuat, belajar rajin-rajin, apa yang Allah suruh, kita dapat dunia. Allah bagi dunia. Dunia itu sebagai ujian. Allah bagi kat kita rezeki. Tapi bukan itu yang kita hajatkan. Yang kita hajatkan adalah redha Allah. Redha Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Redha Allah yang sebenarnya itu kita kena proses diri kita. Nanti dia akan uji kita. Okey, lepas daripada bencana alam ni, bencana alam, maka akan ada satu akta baru. Bukan ada, dah ada dah. Dipanggil Gisara Nesara. And Global Economic Security and Recovery and Act. Akta Keselamatan dan Pemulihan Ekonomi Dunia. Dia akan bagi kita apa? Dalam akta ni, dia akan bagi duit. Kamu ada masalah ke? Ada masalah ke? Ada masalah. Sekarang ni dah ada pinjaman tanpa interest. Dah ada tak? Dah ada dah. Pinjaman interestnya rendah, pinjaman tanpa interest. Dia suruh kita pinjam. Pinjamlah. Lepas tu orang tak nak pinjam dah banyak sangat pinjam. Okey, dia kata apa? Okey, mari kita gunakan kisaran ni apa? Akta Keselamatan dan Pemulihan Ekonomi Dunia, ataupun NIN, Nasional Kebangsaan. Maka dia akan bagi, okey, agensi ni kita akan bagi duit kepada orang, bagi. Kita akan bagi sumbangan. Ini bukan ada pinjaman, tak, sumbangan. Dia membawa kepada Universal Basic Income, UBI. Lepas daripada kita dapat sumbangan, kita susah dapat sumbangan. Ni bukan ambil makcik, ambil. Ni RM10,000 makcik. Katakan contoh RM10,000 makcik, ambil makcik. Tak nak, saya tak nak hutang. Tak, ni bukan hutang, ni bagi. Alhamdulillah, terima. Beli makan apa sakan, enjoy balik rumah, balik kampung semua, bayar tol mahal-mahal, keep the chain betul. Duit banyak.
Tapi akhirnya kita jadi apa? Jadi lemah. Dah tak boleh nak, tak apa tak kerja. Akhirnya kita terikat dengan UBI, Universal Basic Income. Dia akan bagi duit. Okey. Oleh kerana semua orang dah nak duit je, tak payah bekerja lah. Macam gini. Tuan-tuan sekalian, tak payah bekerja, tak payah apa. Kami bagi income monthly. Seperti apa? Seperti kamu, kalau orang tua-tua, kita panggil pencen. Orang muda-muda, kita panggil dipanggil apa dah. Bukan wang sara hidup. Dia demi istilah dia. Tapi UBI lah, Universal Basic Income. Okey, cikgu tak payah kerja kan? Cikgu dapat 3,000 kan. Tapi apa dia? Cikgu kena cagarkan tanah cikgu. Cagarkan rumah cikgu, cagarkan kereta cikgu, cagarkan apa yang ada. Cikgu boleh guna semua. Kita guna, tak ada masalah. Kami tak ambil, guna. Tanah guna semua. Tapi cagarkan kepada negara, kami bagi income, bagi sampai mati tak apa. Anak pula sambung tak apa. Tapi bila nak ambil, dia ambil. Macam mana dia ambil? Betul, okey. Oh, cikgu ni ikut gerakan akhir zaman. Sembayang pun dekat kemah, tak bukan dekat masjid. Ni imam ni. Pakai baju biru macam Barisan Nasional. Tapi rupanya kan. Contoh, ni bukan imam sini, imam tempat lain. Rupanya tak sama dengan geng kita ni. Geng kita biru juga, biru kita cair sikit biru WHO kan, cair sikit. Akhirnya okeylah, oleh kerana kamu semua gerakan apa akhir zaman lah apa sebagainya, maka kamu semua dipotong daripada 3,000 jadi 1,500, separuh. Contoh separuh. Alah, macam mana saya? Kalau nak 1,000, ikut kami, jangan ikut gerakan akhir zaman. Tak apa, kita lawan. Akhirnya dikosong pula, dikosongkan. Dia boleh buat, bila kita dah kosong income, duit pula semua dekat digital ID. Pergi kat kedai 7-Eleven kau nak beli, internet kosong, tak ada duit. Internet kosong. Saya ada 3,000, patutnya dah masuk dah. Tak masuk. Kita telefon dia. Tuan, saya tak dapat, tak masuk lagi, akaun saya kosong lagi ni. Sebab ada laporan mengatakan kamu gerakan akhir zaman. Kosong. Masa tu dia pegang hidup kita ni, leher kita dia pegang ni. Dia pegang leher ni. Masa tu kita nak letak pada siapa harapan kita? Pergantungan kita. Kalau hari ini harapan kita, pergantungan kita pada dunia, semata-mata dunia, habis kita. Masa tu dia pegang, memang kita ikut dia. Sebab tu daripada sekarang kita kena letakkan, kena kenal Allah, jangan berpaling daripada Allah, dan kita kena pegang harapan kita pada Allah. Letakkan harapan kita, doa kita, rokok kita, sujud kita, hidup kita hanya pada Allah sahaja. Kita pun mula puji Allah. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan puji Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Banyakkan puji Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Puji Allah. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berkuasa dengan sendirinya, wahai Tuhan yang maha agung, yang maha hebat, yang maha mulia. Puji Allah, sentiasa puji Allah. Allah dia berhak untuk dipuji. Kenapa kita puji Allah? Kerana harapan kita hanya pada Allah, pergantungan kita hanya pada Allah. Besok dia pegang kita kat leher ni, kita nak pegang siapa lagi? Masa tu bila kita ada Allah, Allah akan tolong kita. Masa itulah ma'unah Allah datang, pertolongan Allah datang. Masa itulah karamah Allah datang. Diikat kita punya duit, kita punya makanan, kita punya peternakan, pertanian, diikat keselamatan kita, kesihatan, diikat semua, dicengkam kita. Tapi kita ada Allah selamatkan kita. Hari ni yang buat kajian semua takut. Panggil saya dan bincang, kami bincang-bincang, cakap nak mana, semua fikir nak lari masuk hutan ni sekarang. Tak boleh ni. Kita nak besok nak kesihatan, bencana kesihatan ni kita tak boleh lari ni. Bencana ekonomi tak boleh lari ni. Masuk hutan. Aku dah beli dah dekat Sabah. Aku dah beli dah dekat Pahang. Aku dah beli dah tanah duduk dalam hutan. Kita ingat kita duduk dalam hutan, kita tak boleh cari. Tuan-tuan, dia duduk dalam hutan, kita mencari, dia boleh cari tak? Boleh cari. Anak bulan yang sepatutnya tak nampak pun boleh nampak. Anak bulan yang sepatutnya tak nampak 4 jam tak boleh nampak raya hari Senin. Minta maaf no, tak ada kaitan dengan mana-mana fatwa no. Ini contoh. Ini kan pula kita duduk dekat dalam hutan.
Tak kira lah hutan mana, dia boleh cari tak? Boleh cari. Siapa yang boleh selamatkan kita? Siapa yang boleh jaga kita, pelihara kita? Hanya Allah sahaja. Sebab tu bulan Ramadan ni kita kena ambil peluang. 3 hari 4 hari je tinggal ni. Allah buka rahmat dia ni. Setan-setan yang besar-besar semua kena kunci. Perasan tak? Tak perasan Perasan tak sebelum ni kalau kita nak sembahyang susah aja. Sekarang senang sikit kan. Rasuk raya sebab tu. Orang nak raya cepat, kita tak nak raya cepat. Dia nak raya cepat. Kenapa? Raya lagi cepat, lagi syaitan lepas cepat. Ni sekarang 3-4 hari ni kita puluh betul-betul minta ke Allah rahmat dia, barakah hidup, minta ke Allah pertolongan dia. Letak harapan kita, pergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita selamat. Masa tu kami bincang, saya buat research, kawan-kawan ada buat research juga hal lain. Bila bincang-bincang macam mana, saya tak cakap lah tentang kita punya solusi, tak cakap sebab dia tak faham. Dia yang sedia diam je. Tapi dia sebut macam ni, macam mana ni, besok ni tak boleh lari ni, kita kena masuk hutan ni. Semua pakat-pakat cari tanah nak beli. Dia nampak hutan, dia tak nampak solusinya bukan Allah. Tak nampak solusinya Allah. Tak nampak penyelesaiannya ada pada Allah. Penyelesaiannya kita kenal Allah, penyelesaiannya kita dapat pertolongan Allah, bantuan Allah, ma'unah, karamah Allah. Itu penyelesaiannya. Bukan penyelesaian dia kita nampak terror kita, sembunyikan diri kita. Pandai kita, kuat kita, boleh defend diri kita. Kita nampak penyelesaian masih lagi kita, bukan Allah. Sedangkan Allah nak tunjukkan kuasa dia akhir zaman yang boleh selamatkan semuanya Allah saja. Boleh kita selamatkan diri kita. Bencana serentak datang. Bencana tanah runtuh, duduk tempat tinggi, tanah runtuh pula, gempa bumi. Duduk tempat lapang, puting beliung pula. Duduk tempat rendah, banjir pula. Duduk tepi pantai, tsunami pula. Semua elok tak ada apa, terbakar, kebakaran pula. Bayangkan serentak bencana alam, termasuk bencana virus, serentak bencana ekonomi, serentak kita boleh lari. Dan mereka merancang turun semua sekali. Mereka rancang. Kita tak boleh lari kalau Allah dah izinkan benda itu berlaku. Yang boleh lari, yang boleh selamatkan kita, yang boleh kita boleh bergantung harap, letakkan harapan kita, pergantungan kita hanya Allah sahaja. Sebab tu kita kena mulakan dengan kenal Allah. Mulakan dengan merasai ini perbuatan Allah ni, ini sifat Allah ni, ini nama-nama Allah ni. Ya Allah, Engkau lah yang maha sempurna, kita berpuji dia. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Kita puji Allah, puji Allah. Kenapa? Harapan kita, pergantungan kita pada Allah. Barulah kita ada solusi, barulah hati kita tenang. Tak kira lah datang apa pun datang, fitnahnya, ujiannya, hati kita tenang sebab kita bersama Allah. Dan kemudian sifat keempat, ingat apa yang keempat? Ketiga, bergantung, harap hanya pada Allah. Keempat, takut, bimbang Allah murka kita. Keempat ni, kita tengok dosa kita, kita tengok kelemahan kita, kita tengok keaiban kita. Yang mana dalam hidup kita ni yang menyebabkan Allah marah kat kita, Allah murka kat kita. Tengok, perhati, sungguh-sungguh, teliti. Kemudian kita tinggalkan sikit-sikit. Tanda kita takut Allah tinggalkan kita nanti. Bukan takut pada bencana, bukan takut kepada ujian-ujian yang Allah susun satu-satu. Dia takut Allah tinggalkan kita. Ini tanda orang kenal Allah. Macam seorang anak, kalau tengok mak ayah dia dah balik, tinggalkan dia, buat apa dia? Menangis dia. Tak ada orang dah tu, menangis. Takut mak ayah tinggalkan dia yang menjaga dia. Kita datang bencana hari ini, manusia takut dengan bencana, dia akan pergi kepada Dajjal. Tapi bila takut dengan Allah yang maha berkuasa tinggalkan kita, maka ketika itu kita akan tenang. Jadi yang keempat, tanda takut kepada murka Allah, kita tengok ada tak benda yang Allah tak suka yang ada dalam hidup kita. Ada tak? Kalau ada, kita tinggalkan satu-satu. Ini 4 perkara
4 sifat mereka yang sudah mula mengenal Allah. Tengok ada tak dalam diri kita. Kita nak menghabisi Ramadan ni tahun ni. Kita dah buat ibadah dah. Kita dah buat dah amalan-amalan. Kita dah buat dah benda-benda yang baik-baik. Kita dah tinggalkan dosa-dosa kita sikit. Ada tak sifat 4 ni? Kita dah mula kenal Allah tak? Kalau kita kenal Allah, Alhamdulillah. Kalau tidak, kita kena mula semula. Kalau tidak, siapa nak selamatkan kita? Kita bergantung dengan terror kita. Kita bergantung dengan sahabat kita. Kita bergantung dengan duit ringgit kita. Kita tak boleh bergantung dengan makhluk. Kita hanya bergantung pada Allah. Kemudian daripada 4 ini, maka kita nampak kita tak boleh lagi yang kelima, yang terakhir. Sebut je lah, kita mesti berjuang secara berjamaah, berjuang secara bersama-sama. Tak mampu kita nak buat seorang-seorang. Tak mampu nak buat seorang-seorang. Kita kena bersama-sama. Tak ada orang kuat, tak ada orang lemah. Sama-sama lemah di sisi Allah. Bila kita lemah, sama-sama lemah, kita kumpul-kumpul, kita jadi orang yang Allah berkati. Bila hidup dalam jamaah, baru Allah bagi rahmatnya, baru Allah bagi barakahnya. Maka kita nak kena hidupkan kasih sayang sama kita. Nak kena hidupkan perasaan rasa kasih sayang. Tengok sahabat kita, macam mana kita tengok diri kita sendiri. Kita nak sampai macam mana kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang saudara dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Tengok sahabat kita macam kita tengok diri kita sendiri kat cermin. Tengok dia kurang, ada benda tak cukup, kita tolong dia. Kita tengok dia ada lebih benda yang baik, kita contohi dia. Contohi dia. Contohnya dia ni, kalau baca Quran, kalau zikir selalu, baca Quran selalu, tengok dia orang lebih daripada kita. Kita contoh dia. Jangan dengki dengan dia, contoh. Kita contohi dia. Oh, dia ada harta banyak, kita contohi dia. Aku nak juga dapat macam itu, supaya aku boleh lebih kuat berjuang. Kita berusaha kuat sikit, minta ke Allah, ya Allah, bagilah aku rezeki supaya aku boleh berjuang dengan lebih baik macam mana sahabat aku tu. Bukan dengki, kita contoh dia. Jadi tengok yang kurang, kita tolong dia. Ini barakah. Di sinilah ada barakah. Di sinilah pertolongan Allah. Di sinilah pertolongan Allah tu, barakah tu. Sebab tu kita perlu ada rabitah, ikatan kasih sayang sama kita. Ikatan kasih sayang ni. Bukan lagi kita fikir hidup kat dunia ni. Tuan-tuan, berapa lama boleh hidup kat dunia ni? Sebahagian besar daripada negara Malaysia ni akan tenggelam, digambarkan. Sekiranya Allah izin tenggelam negara Malaysia ni, sebahagian besar akan mati. Sebahagian besar akan mati kalau perang. Berlaku perang, sebahagian besar akan mati. Berlaku bencana alam, kita tak tahu rumah siapa kena. Kalau kena rumah kita, kitalah yang meninggal dunia, tuan-tuan. Ni semua qada dan qadar Allah. Kita nak lari daripada kematian, tak boleh lari. Bila sampai waktu, tak lambat satu saat, tak cepat satu saat. Tapi apabila ada barakah, tolong menolong, kat situ pertolongan Allah datang. Bukan kat dunia sahaja, kat akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi sebab tu nak tengok sahabat-sahabat kita ni, nak pandang dengan pandangan iman. Inilah sahabat aku di dunia ni, sekarang sama-sama berkasih sayang, tolong menolong, dan di akhirat sama-sama besok akan mendapat redha Allah. Jadi 4 sifat kita kenal Allah membawa yang kelima. Yang kelima ni apa? Kita kata kita akan mendapat pertolongan Allah bila kita bersama dengan sahabat kita. Sebab tu kita nak bayangkan kasih sayang dengan Rasulullah SAW, bayangkan kasih sayang dengan para sahabat Nabi, bayangkan kasih sayang dengan mereka yang mengikuti Rasulullah SAW sampai ulama yang muhakkikin. Bayangkan persahabatan sampai sekarang kat sini. Bila kita dah dapat bayangkan kasih sayang tadi, mudah-mudahan barakah, kebaikan kasih sayang itu akan sampai kepada kita. Kalau Allah tolong Rasul, Allah tolong Rasulullah, Allah tolong semua sahabat-sahabat, sampai yang ulama-ulama juga Allah akan tolong kita. Barakah rabitah kita dengan dia.
barakah rabitah kita, ikatan kasih sayang dengan Nabi SAW, dengan sahabat, dengan para ulama sampai ke kita. Barakah dengan orang soleh tadi kita akan dapat juga. Kalau sahabat-sahabat kita yang bersama kita sekarang, barakah kebaikan yang ada pada mereka, Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sebab tu saya ulang kat sini tuan-tuan perempuan, saya mulakan tadi, mereka sedang memulakan proses untuk menguasai bencana. Bencana apa? Bencana kesihatan dan bencana alam. Ni dua ni dia nak kontrol. Nanti akan ada wakil daripada Malaysia akan pergi ke WHO, United Nations. Dia akan sign. Sign tu maknanya negara kita dah duduk bawah dia. Tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Macam mana? Dia boleh masuk, dia create emergency, dia create darurat pandemik, darurat bencana alam. Dia masuk ke dalam negara kita, orang negara kita tak boleh buat apa-apa dah. Yang masuk tu pakar-pakar. These are expert, dia kata. Semua komunis belaka, semua missionaries belaka, Freemason belaka. Ini expert, dia kata. Dia yang define siapa expert. Dan masuk ke sini, dia buat undang-undang macam mana yang dibuat sebelum ni, lebih teruk lagi. Akhirnya kita akan masuk pada bencana kedua. Setelah daripada kesihatan dan juga bencana alam, kita akan jadi terdesak, ekonomi terdesak, food kita menjadi masalah, pertanian masalah, maka akan sampai bencana ekonomi dikontrol fully melalui digital currency. Fully ditekan sendiri, kita kena control everything semua sekali. Lepas tu dia akan ada pada masa yang sama digital ID. Ini kontrol hidup kita. Kontrol hidup kita. Habis digital ID, dia akan masuk pula iaitu nak menyesatkan kita one world religion. Dia akan tekan pada masa itu, maka siapa yang bersama dengan dia jadi letak kat jawatan tinggi, menteri agama lah apa sebagainya. Siapa yang tak bersama dengan dia akan eliminated. Nombor satu, eliminated, dibunuh. Yang kedua, imprison, ditangkap. Pada masa itulah akan ada kebangkitan. Sebab tu mereka rancang 2025 semua dah selesai. Apabila digital ID dah implement, maknanya yang lain semua tu dah implement. Digital ID tu total control, macam kita duduk dalam penjara dah. Duduk penjara je. Macam kita dalam penjara, duduk mana pun dia boleh kesan kita, dia boleh tahu apa kita buat, dia boleh kontrol kita. Malahan setengah-setengah kata, saya jumpa tadi ada beberapa orang intelijen Malaysia yang tahu benda ni. Dia kata benda tu boleh menyebabkan kematian. Dia boleh tembak dengan sesuatu kursi, dia boleh pergi ke jantung meletup bersitu. Dia boleh buat signal tu, dia enhance English, boleh buat. Maknanya dia boleh. Tapi kita duduk dalam digital ID tu dah dalam penjara. Maka pada ketika itulah Dajjal akan keluar. Dia akan keluar, everything is in place. Kata Klaus Schwab kata apa? 2025, one digital ID is in place, and revolution IR 4.0 in place, ID in place. Kita telah letak semua sekali. Masa tu dah tak ada orang boleh lepas Dajjal keluar. Orang lain semua ikut Dajjal. Siapa yang tak ikut Dajjal, dia akan cantas. Nombor satu, eliminated. Nombor dua, imprison. Tuan-tuan macam Allah Ta'ala, ketika itulah kemungkinan besar Allah akan bangkitkan umat. Umat mana yang akan bangkit? InsyaAllah salah satu umat yang besar, Nusantara. Salah satu. Teknologi dah bawa ke sini, jaringan dah bawa ke sini, kepakaran dah bawa ke sini. Sleeping Giant. The Sleeping Giant, kata Henry Kissinger. Sebab itulah kita doa, mudah-mudahan Ramadan yang ada pada kali ini benar-benar kita dapat manfaatkan dengan izin Allah, untuk kita mengenal Allah, kita tingkatkan lagi hubungan kita dengan Allah, dan seterusnya kita tingkatkanlah ibadah kita, doa kita. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita dalam kelompok orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah, insyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebelum akhir saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan perempuan yang konsisten dengan amalan-amalan yang ada, terutamanya yang buat buka puasa ni dekat sini dengan kemahnya. Kemah mana-mana kecil, dia besar-besar, tambah lagi sebab pembias kan.
Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada tuan rumah, tuan tanah dan sebagainya yang alhamdulillah biiznillah telah menjadikan kita sama-sama dapat berkumpul di sini, dan insya-Allah manfaatkanlah sebahagian daripada umur kita untuk bersama-sama dalam jamaah di sini insya-Allah. Jadi semoga Allah menerima semua amalan kita, dan insya-Allah kita cubalah manfaatkan 3 hari 4 hari ini untuk kita sama-sama ulun habis-habisan memenangi redha Allah. Kita minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Kita kenal Allah sehingga timbul perasaan ta'zim, rasa mengagungkan Allah dalam hati kita, sehingga akhirnya Allah pilih kita untuk menjadi al-mahdiyin insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad tamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fatik Allahumma رابطتها وعلمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat Hari Raya. Macam mana ni?